Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, insya-Allah pada pagi ini kita akan mengaji satu lagi cabang ilmu Islam yang dinamakan dengan pelajaran tafsir. Jadi kita ambil kitab kita ni, kitab yang diterbitkan oleh Jakim yang telah diulang cetak, tak tahu saya yang tadi tahun 2013. Dalam buku yang pada saya ni cetakan yang ke-12, mungkin dia sudah ke-14-15. Buku ni dicetak pada tahun 1980. Cetakan pertama ni diterbit pada tahun 1980. Yang ditulis oleh seorang warga negara Malaysia yang lahir di Mekah. Ibu dan ayah dia adalah daripada orang Arab, iaitu Syekh Abdullah Basmi, meninggal dah. Dan ini adalah terjemahan Quran yang terbaik. Ingat masa belajar dulu ada pensyarah kami sebut ini antara terjemahan Quran yang baik. Kita dulu kalau nak buat assignment ataupun bahas atau kita panggil tesis tu, memang syarat penterjemahan Quran mesti menggunakan buku ini, menggunakan terjemahan Tafsir Pimpinan Ar-Rahman. Dalam ini, di samping dia ada terjemahan kepada ayat, dia juga menghuraikan tafsir secara ringkas dan boleh membantu kita memahami Quran. Walaupun begitu, Syahid Hasan Al-Banna menyebut Al-Quran ini difahami dengan kaedah-kaedah bahasa Arab. Dia tak cukup kalau kita baca terjemah dan kita terhuraikan tafsiran Quran berdasarkan terjemah. Pengalaman saya tengok beberapa individu yang ada di tempat kita, bukan sinilah, Malaysia lah, ada yang kita tengok cara pertuturan dia, sebenarnya dia sedang menghuraikan terjemahan Quran. Kalau Bismillahirrahmanirrahim itu ditafsirkan dengan nama Allah yang Maha Murah lagi Menyayang. Jadi kaedah itu adalah kaedah yang besar kesalahan atau kita panggil jenayah dalam ilmu tafsir. Sebab dia bukan menafsirkan Quran, dia telah menafsirkan terjemahan Quran. Bila tafsirkan terjemahan Quran, maknanya dia akan lari. Penterjemahan dia akan mengikut satu mafhum yang paling dekat. Ada ulama kita khususnya di Kelantan, saya belajar di Kelantan dulu, mengatakan bahasa Melayu tak mampu untuk menafsirkan Quran, menterjemahkan tafsir, menterjemahkan Quran, kerana bahasa Arab tu terlalu tinggi. Walaupun begitu, yang kita panggil terjemahan Quran ni asasnya adalah mafhum, kefahaman yang kita ambil daripada Quran. Di tafsir ni dia ada banyak jenis. Pertama, tafsir bil ma'thur. Yang kedua, tafsir bil ra'i.
Yang ketiga tafsir al-isyari, dan tafsir al-batilah, tafsir yang merapu sesat. Tafsir bil ma'thur maksudnya Quran itu ditafsirkan dengan ayat Quran. Ataupun Al-Quran itu ditafsirkan dengan hadis Nabi SAW yang sahih. Contohnya ayat Quran, fatalaqqa Adamu min rabbih bikalimatin fa'atammahun. Kan sambung tak cakap. Ataupun maksud siratal ihdinas siratal mustaqim. Dia tengok dalam surah Fatihah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus? Terjemahan siratal mustaqim, jalan yang lurus. Apa dia? Allah tafsirkan sebelah itu, siratal ladzina an'amta alaihi, jalan orang yang engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka. An'amta alaihi ni siapa dia? Ayat Quran lain datang pula, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Al-Quran menafsirkan Quran, ataupun Quran, hadis menafsirkan Quran ni bimaksud. Itu contohnya, wa aqimus salah, dirikanlah salat. Nak berdiri macam mana? Diri macam mana? Quran tak sebut sembahyang macam mana. Datang hadis Nabi menafsirkan Quran, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kamu sebagaimana kamu tengok aku salat. Kita yang tak nampak Nabi salat ni, kita salat ikut siapa? Kita salat mengikut orang-orang yang pernah berjumpa dengan Nabi, iaitu para sahabat. Para sahabat ajar cara solat itu kepada anak murid dia, namanya tabi'in. Tabi'in ajar kepada tabi'at tabi'in sampailah kepada kita hari ini. Itu tafsir bil ma'thur. Yang kedua tafsir bil ra'i. Tafsir bil ra'i ni setengah ulama tolak berdasarkan kata-kata Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar kata mafhum dia, bumi mana nak ku pijak, langit mana nak ku junjung. Lebih kurang lah. Sekiranya aku menafsirkan Quran dengan otak aku, ra'i ni otak, tafsir dengan pemikiran sendiri. Tadi tafsir, baca ayat Quran tak tahu tafsir, walaupun orang Arab ni, orang Arab bukan orang Melayu. Orang Melayu ni merapi pula kalau dia tafsir Quran ikut-ikutkan. Orang Arab zaman itu, Abu Bakar ini sahabat Nabi yang paling dekat. Tapi selagi tak ada tafsir, dia tak ada hurai ayat Quran mana-mana. Lalu ada ulama kemudian menafsirkan Quran dengan ijtihad dia, macam fiqh ada ijtihad. Jadi dengan ilmu yang dia ada, dia memahami ayat Quran dengan kaedah bahasa Arab, dan dia cuba memahami Quran dengan apa yang ada dalam diri dia. Lahirlah tafsir bi-ra'i. Walaupun begitu, akhirnya ulama dalam, ada yang menolak, ada juga yang menerima, sebab dia bertepatan dengan kehendak sebenar ayat Quran. Sebab asas, kata Hasan Al-Banna tadi, Al-Quran mesti difahami dengan kaedah-kaedah bahasa Arab. Siapa yang boleh menguasai kaedah-kaedah bahasa Arab, dia boleh menafsirkan, memahami Quran. Bukan menafsirkan Quran. Menafsirkan Quran ni dia kena menguasai hampir 15 disiplin ilmu. Bukan sekadar ilmu bahasa je. Dia kena ilmu sirah, ilmu tawarikh, ilmu usul fiqh, ulum hadis dan macam-macam ilmu. Dia mesti kuasai, bukan belajar. Kalau belajar, saya pun belajar semua tu, tapi bukan reti semua. Usul fiqh saya tak menguasai usul fiqh, antara ilmu yang asas. Orang-orang nak jadi fuqaha, dia kena ngaji ilmu usul fiqh. Maksud dia ni memang menguasai, pakar. Pakar ni memang dia reti sungguh. Tak payah nak buka buku balik tengok, tak payah. Dia terus keluar daripada dada dia sendiri ilmu yang dia telah kuasai. Di antara buku tafsir bi-ra'i, kalau kita tengok hari ni popular di Malaysia, tafsir Munir begini. Ada terjemahan dia. Tafsir Munir karangan almarhum Dr. Wahbah Az-Zuhaili, seorang ulama Azhar daripada Syria. Ataupun tafsir Jalalain, kalau di pondok-pondok baca tafsir Jalalain, dikarang oleh dua orang, Jalaluddin Sayuti, soal lagi nama dia
Jalaluddin Al-Mahalli. Memula Jalaluddin Al-Mahalli tulis tafsir tu. Mati dia, wafat, tak sempat khatam. Disambung oleh Jalaluddin As-Suyuti. Disambung menyiapkan tafsir Jalalain nama dia. Tapi kalau kita tengok sekali baca, orang tak akan perasan sebenarnya buku itu ditulis oleh dua pengarang dalam waktu yang berbeza. Dalam waktu ini kehebatan penulis kemudian untuk meniru gaya bahasa penulis pertama. Kemudian tafsir yang ketiga, tafsir Isyari. Tafsir Isyari ini adalah tafsir berdasarkan Isyari ini isyarat, tafsir dengan ilham yang banyak ada dalam dunia-dunia tasawuf. Duduk menung-menung dia tafsir Quran. Dia kata Allah Ta'ala bagi ilham pada dia. Di sini banyak ulama menolak tafsir Isyari ni sebab dia tak boleh satu sumber untuk dirujuk tafsiran dia. Sebab dia kata Allah Ta'ala bagi ilham dia. Memang ilham ni Allah Ta'ala bagi kepada orang yang dia nak. Dia bukan wahyu. Antara ilham yang cukup masyhur adalah Allah Ta'ala mengilhamkan kepada ibu Nabi Musa untuk menghanyutkan Nabi Musa. Diletak dalam tabut, dalam kotak di dalam sungai Nil. Allah Ta'ala bagi ilham ketika zaman Fir'aun memburu anak-anak Bani Israel untuk dibunuh hidup-hidup. Itu ilham. Tapi mendakwa ilham tu boleh tak kita percaya? Yang kita pegang secara jelas dalam dunia dan dalam hidup kita ni Quran, hadis. Ditambah lagi dalam kita mazhab Syafi'i atau dunia fiqh ni ijma' dan qiyas. Ilham ke kasyaf ke, tambah-tambah ada takbir semua tu biasanya kasyaf lah. Kasyaf maksud dia scan. Ni orang tasawuf biasa sebut. Guru dia ada kasyaf, guru dia ada kasyaf. Kasyaf boleh scan. Macam orang scan perut tahu ada luka ke. Apa ni boleh tahu kalau orang mengandung boleh tahu kedudukan anak besar mana. Scan diguna mesin. Ada gambar pun. Ni dia seorang scan dia. Dia tengok ni, dia bagi tahu macam-macam. Tak wajib kita beriman dengan scan dia tu, kasyaf tu. Dan kalau dia nak mendakwa dia kasyaf, ikut dia lah. Kita nak percaya dia tak wajib. Nak percaya boleh, tak percaya pun boleh. Jadi tafsir dengan isyari ilham, saya ingat nama tafsir dikarang oleh Syekh Allahumma salli Muhammad. Orang silat selalu sebut nama, lupa dah nama sebut. Ada satu tafsir ni yang terkenal, tafsir isyari. Di dalam ini kalau kita tengok dalam buku kita ni ataupun tafsir kita ni, tafsir Pimpinan Ar-Rahman, namanya Pimpinan Ar-Rahman. Panjang nama dia. Tafsir Pimpinan Ar-Rahman kepada pengertian Al-Quran. 30 juzuk, Jabatan Kemajuan Islam. Cetakan pertama tahun 1980. Jadilah kata-kata haluan Perdana Menteri. Menteri, Jabatan Perdana Menteri itu pengarah. Saya nak masuk surat depan sekali. Kalau kita baca sikit dia punya ni lah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tengok kata-kata Haji Muhammad Nur Haji Abdul Rahim ni, Mufti Kelantan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa khatimin nabiyyin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sesungguhnya Al-Quranul Karim yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah kitab suci yang merupakan kemuncak perkembangan kitab-kitab suci yang pernah diturunkan kepada umat manusia. Sebuah perlembagaan hidup. Kita kena garis. Quran perlembagaan hidup. Perlembagaan. Kalau tak faham perlembagaan tu, jenuh sikit lah. Kalau faham perlembagaan, maksud rakyat Malaysia ni rakyat yang ada perlembagaan.
ada etika je. Jadi hidup kita mesti ada perlembagaan. Perlembagaan hidup kita adalah Quran. Keluar dari perlembagaan, salah. Yang telah pun memberi kejayaan besar kepada orang-orang Islam yang ulung, yang memahami dan mengamalkan ajarannya, mengubahkan orang-orang Islam purba kala. Ini merujuk pada orang-orang Mekah zaman jahiliah. Ada satu umat yang mundur kepada satu umat yang memegang obor tamadun. Itu ayat tahun 80 dah tu, ubur tu. Dan berkurun-kurun lamanya. Sebuah sumber hidayah. Ini dia punya mukadimah sangat cantik, kita nak faham, kita nak baca Quran. Kami sebut Quran perlembagaan hidup. Kalau tak ikut, rosak. Perlembagaan ni panduan. Mesin basuh kita beli, dia ada panduannya. Kalau 7 kilo kita letak 20 kilo, habis lah. Hari tu je pakai. Lepas tu hantar kedai jalil tu. Tak boleh. Jadi tak ikut perlembagaan. Kalau kenderaan diesel bubuh petrol, hari tu je. Ataupun tak ikut perlembagaan lah. Naik muatan dia berapa tan bubuh lebih, rosak. Tak ikut perlembagaan. Anak susu umur sebulan baru susu family punya, segi perut kawan tu, tersilap kena kat tu. Sebab tak ikut panduan. Ni penting ikut perlembagaan. Jadi perlembagaan hidup supaya kita selamat. Yang kedua, Quran tadi telah pun membuktikan, dia telah pun mengubah hidup orang Mekah yang tidak dikenali. Orang Mekah pada masa itu memang orang kunjung ke Mekah untuk tunaikan haji. Tapi bila orang Mekah dianggap orang yang biasa-biasa. Tak semacam orang Rom pada masa itu yang ada dia punya kita panggil tamadun dia punya teknologi dia. Orang Parsi ada teknologi dia. Tapi orang Mekah apa teknologi dia? Kalau tak ada Kaabah tu, orang tak kenal Mekah pada masa itu. Tapi dengan kebangkitan Nabi SAW situ, bawa Islam, bawa Quran, Mekah jadi hebat. Orang Mekah jadi hebat. Dan disebut lagi, sebuah sumber hidayah untuk manusia mencari jalan mengenal Tuhan yang sebenar. Mencari jalan yang lurus dalam semua jurusan hidup. Dan mencari jalan kebahagiaan, perdamaian, kejernihan dan keagungan dunia dan akhirat. Sumber hidayah. Zalikal kitab hudan lil muttaqin. Quran ni adalah hudan, petunjuk. Petunjuk ni apa dia? Hidayah lah. Hidayah terjemahnya petunjuk. Apa maksud petunjuk? Petunjuk, jalan tak tahu, bagi tahu dan sampai. Kalau tak sampai tu bukan petunjuk. Dia mesti sampai. Tak kisahlah sampai tu teruk ke tak teruk jalan ni, dia mesti sampai. Itu kalau jalan tu, contoh kalau kita ikut jalan, orang kata sebut jalan, dia tiba nampak orang baik jalan, tunggu orang baik jalan tu. Jangan lencong. Lencong silap gaya ke lain. Lencong silap gaya ke lain. Kena ikut jalan yang betul. Lurus bukan tegak je. Lurus jalan yang menyampaikan kita kepada matlamat. Itu Quran. Kemunduran dan kelemahan umat muslimin pada zaman-zaman belakangan ini akibat kecuaian mereka dalam mengamalkan prinsip hidup maju dan mulia yang dianjurkan oleh Quran. Kalau kita tanya kenapa negara Islam mundur, sebab tak ikut Quran, itu jawapan yang paling mudah. Tapi macam mana nak ikut Quran? Sekarang ni mari kita kembali kepada Islam, kembali kepada Quran. Nak kembali macam mana? Ni zaman ekonomi gawat ni, macam mana Islam nak selesaikan solusi Islam? Di sini kalau kita tengok pakar-pakar kita di universiti, dia pun tahu. Dia pun tahu macam mana Islam menyelesaikan masalah kegawatan yang berlaku pada hari ini. Dia ada kaedah-kaedah dalam prinsip-prinsip ekonomi Islam. Ditambah lagi dengan huraian ulama-ulama kita, contohnya Al-Alamah Ibn Khaldun, yang seorang ulama terlibat dalam pemerintahan negara. Dia tahu kaedah untuk menstabilkan ekonomi dan sebagainya. Cuma kalau masih lagi pakai teori-teori daripada barat, kita tak jumpa jalan. Ikut Quran boleh ikut Quran lah, saja baca tak jumpa cerita tu. Dia kena rujuklah kepada pakar. Kita banyak universiti Malaysia, hebat-hebat juga pensyarah kita ni.
Dulu mungkin universiti Islam, sekarang universiti sains pun ada pakar agama. Di UiTM kita dekat ni pun ada master dalam bahagian pengajian Islam. Di hebat, ada. Kecuaian yang disebabkan kelemahan iman mereka terhadap maksud kandungan Quran, bahkan umat muslimin pada zaman ini tidak memberi ketulusan hati dan penghormatan yang semesti dan sepatutnya kepada Quran. Lebih itu kita baca lah. Ada depan dia dalam. Kita tengok sikit kata penutup penyemak dan penjemah. Penyemak ni tadilah yang awal tadi, Haji Muhammad Noor Haji Ibrahim ni mufti kerajaan negeri Kelantan pada masa itu. Penterjemah dia bawah tu Syekh Abdullah bin Muhammad Basmih. Ringkasnya Syekh Abdullah Basmih. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat wa bi hidayatihi kamal i'dadi hadhihi safahat wassalatu wassalamu ala man unzila alaihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan wa ala alihi wa ashabihi nujumut tiqa wal urfan kadzalika ala kulli man tabi'ahum bi imanin wa ihsan. Setelah sekian lama kami mencurahkan tenaga dan daya fikiran untuk menghasilkan terjemahan pengertian Al-Quran yang sesuai dengan peredaran zaman. Ni kalau ada tafsir di Malaysia ni antara yang awal ni. Tafsir Nurul Ihsan karangan Qadi Jitra Kedah. Saya tak ingat tahun bila tulis buku tu. Ni zaman-zaman Jawi klasik. Kemudian Tafsir Al-Bayan karangan orang kita panggil Tua Aziz. Orang lama kenal lah kot Tua Aziz. Tua Aziz dia asal Teluk Bakung. Sekarang Tafsir Al-Bayan ada 3 juzuk. Juzuk 1, juzuk 2, juzuk 3. Itu tak ada dah. Tak salah zaman Sultan Derih. Tua Aziz ni. Ali Majid Fatwa Negeri Perak. Tak habis. Dan ini terjemahan yang sangat baik. Kami bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang maha melimpah nikmatnya dan rahmatnya. Kerana jilid ketiga dan terakhir dari Pimpinan Rahman dapat dikeluarkan pada bulan Ramadan tahun ini, tahun 72. Bulan yang padanya diturunkan Al-Quran untuk menjadi panduan hidup dan pimpinan kepada seluruh Bani Insan. Sebenarnya segala yang terkandung dalam Pimpinan Ar-Rahman kami susun dan sajikan sesudah kami kaji berbagai kitab tafsir yang muktabar. Dan muktabar ni yang diiktiraf. Dan kami pilih pendapat-pendapat yang kami fikirkan munasabah serta mudah difahami oleh ramai kita Islam sebagaimana yang telah disebutkan dalam pendahuluan dahulu. Kerana tujuan utama yang dan terpenting dalam pekerjaan ini ialah menghidangkan pengertian dan maksud Al-Quranul Karim untuk orang ramai memahaminya dengan gaya bahasa yang semudah-mudahnya, supaya dapat mereka melaksanakan maksud Quran dan hukum-hukum Allah dalam kehidupan masing-masing. Di terjemahannya digunakan terjemahan memudahkan, tapi taklah ringkas sangat. Sekiranya terdapat sebarang salah silap yang tidak boleh ditanggungkan ke atas mana-mana pendapat ahli tafsir, walaupun sedaif-daifnya, maka dengan dada yang lapang dan fikiran terbuka kami sedia menerima teguran daripada alim ulama, asalkan teguran itu berupa ikhlas dan membina. Kerana kami tidak sekali-kali mengaku bahawa apa yang kami hidangkan ini terjamin atau terpelihara daripada salah silap atau kekurangan, sekalipun kami bersungguh-sungguh berusaha sekadar yang mampu supaya kerja kami tamat dengan cukup sempurna. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Di Haji Muhammad Noor bin Haji Ibrahim, mufti kerajaan negeri Kelantan pada tahun ini, tahun 70-an, dan Syekh Abdullah Basmih 11 Ramadan tahun 1932. Ini penting kita nak baca sebab dulu kita baca buku ni. Tafsir Pimpinan Ar-Rahman dan ejaan kata-kata istilah agama.
Alhamdulillah, dengan pertolongan Allah dan inayah. Inayah itu pun maksudnya pertolongan. Selesailah sudah saya menyelenggara dan membaca proof kitab tafsir pimpinan Ar-Rahman. Proof ni membaca kesalahan ejaan. Itu baca proof. Ini kalau ada segi gaya bahasa, itu proof lah. Tafsir Pimpinan Ar-Rahman Naskah Rumi 30 juz tamat yang diterbitkan dalam satu jilid setebal 1756 muka surat. Betul ke? 1756 lah. Betul lah tu. Muka surat. Tapi buku tu kotas dia kotas mahal. Ni ni kotas photostat. Tebal ni. Saya punya tebal sikit. Kemudian asal buku ni dia Jawi. Macam nampak sini tu ada Jawi. Saya adalah Jawi di rumah. Lagi besar, lagi tebal, lagi berat. Asal dia Jawi. Buku Jawi. Asal rujukan dia adalah kepada buku Jawi. Sebab dari segi menyebut dengan bahasa Arab dengan tulisan Jawi itu lebih tepat. Contoh nak tulis Muktabar tadi. Ini dia ada tanda koma di atas. Tafsir Pimpinan Ar-Rahman Naskah Rumi ini sama kandungan dengan Pimpinan Ar-Rahman Naskah Jawi. Kecuali beberapa tempat yang memerlukan penjelasan telah diberikan penjelasan. Beberapa ayat telah dikemaskan lagi susunan kata terjemahannya supaya bertambah jelas dan mudah difaham. Ada sikit dipanggil penambahan dalam yang Rumi. Ejaan dalam Naskah Rumi ini adalah menurut kaedah ejaan baharu, kecuali kata-kata istilah agama, terutama kalimah-kalimah yang mengandungi huruf ain dan huruf hamzah, maka ia tetap menurut ejaan yang asal. Misalnya, kalimah-kalimah yang mengandungi huruf ain seperti nikmat. Pada masa itu, sekarang nikmat pakai K lah. Masa sekarang ni dia letak tanda sabdu tu menunjukkan ain, nikmat. Mu'jizat. Dia tak panggil sekarang ni pakai K, orang baca mukjizat dia kot. Kalau nikmat berbuah K, nikmah. Kalau baca nikmah, maksudnya azab. Kalau nikmat, maksud dia nikmat lah. Ganjaran. Nikmah tu dalam bahasa Arab maksudnya azab. Nun, qaf, mim, ta. Nikmah. Tapi sekarang ni dah distandardkan dalam DBP dah standard kan. Mi'raj. Sekarang ni pun Mikraj tulis. Syarak, kalau berbukir. Muktamad berbukir dan sebagainya. Kalimah-kalimah yang mengandungi huruf hamzah. Berbeza tu. Orang tengok dia punya bezanya. Kalau ain, koma tu macam 6 tu. Kalau hamzah, koma dia macam 9. Tengok dalam buku tu. Jadi kalau kita jumpa tu, jangan baca takwil pula lah. Takwil dengan ta'wil. Itu salah lah maksud tu. Seperti takwil. Hamzah pada ta'wil dengan Hamzah koma pada ta'wil dengan koma pada nikmat tu berbeza tu. Kalau tengok pada nikmat tu, dia macam huruf 6 lah. Kalau ta'wil tu macam huruf 9, angka 9. Makmum, Ya'juj, Ma'juj dan sebagainya. Kepada Allah jugalah dipohonkan taufik dan hidayah dalam segala keadaan. Mudah-mudahan kita semua sentiasa mempelajari, memahami dan mengamalkan ajaran Al-Quran dan sunnah Rasul selagi hayat dikandung badan. Itu dulu ada orang baca Quran ikut Rumi. Tak jadilah baca Quran ikut Rumi. Dia baca Quran mesti ikut Arab. Dulu saya tak pasti ada lagi kot. Tengok Yasin Arab, Tulisan Rumi, baru terjemahan. Itu tak tahu baca macam mana. Kitab-kitab tafsir, punca kajian. Ada 27 kajian dia. Tafsir 19, hadis ada 27.
baca sekali lalu supaya kita ada tasawur tu. Pertama, Jami'ul Bayan tafsir At-Tabari. Ini tafsir antara yang terawal ditulis oleh Imam Abu Jarir At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari. Buku ni hebat. Cuma kalau siapa tak boleh baca, dia boleh sesat. Sesat maksud tak jumpa jalan, sebab dia campur pandangan yang Israiliyat dengan tidak Israiliyat, dengan tidak menentukan Israiliyat. Apa Israiliyat ni? Israiliyat ni, tadi saya sebut tadi tafsir ada bil ma'thur, diambil daripada hadis. Hadis itu adalah hadis daripada orang Yahudi. Orang Yahudi ni dia ikut suka dia. Antara Israiliyat, apa nama ni, cerita tentang Nabi-Nabi dulu. Macam Nabi Nuh, buat kapal Nabi Nuh tu pakai kayu kokar. Mana tahu kayu kokar? Dulu ada kayu kokar. Saya tak pernah baca tapi pernah dengar. Antara lagi, dalam bahtera Nabi Nuh tu berapa luasnya? Luas kapal Nabi Nuh berapa? Kita nak bawa gajah, bawa singa, bawa rimau, bawa badak, bawa zirapah tu mesti lebih besar. Macam mana? Tak disebut Al-Quran. Kita cuma faham benda tu besar muat, cukup lah. Tapi dihurai oleh dalam Israiliyat, riwayat daripada orang Bani Israel, ditulis dengan detail. Itu macam-macam lagi dalam itu. Jadi dalam tafsir Tabari ni banyak masuk, tapi Imam Tabari dia tak tulis lah itu Israiliyat, sebab dia menganggap boleh jadilah. Kita tak tahulah tujuan asal, sebab kita tak sempat jumpa pengarang kitab lah. Boleh jadi kritikan-kritikan ni boleh jadi sebab orang pada masa itu ada ilmu ulumul hadis, ilmu mustalahul hadis. Memang orang mengaji ilmu alat tu. Dan bila baca dia tahu yang ini Israiliyat, yang ini bukan Israiliyat, tahu. Yang kedua, tafsir Ibn Kathir. Tafsir Ibn Kathir tafsir yang agak baru sikit, iaitu tafsir yang dikatakan tafsir yang terbaik untuk rujukan kita, yang agak selamat daripada Israiliyat, tapi masih ada beberapa pandangan Israiliyat dalam tafsir Ibn Kathir. Tafsir Ruhul Ma'ani, Syekh Alusi, Imam Alusi. Baca lalulah. Tafsir Anwarut Tanzil, susah baca Qurumi. Kemudian Hasyiah Al-Syekh Zadah, Hasyiah Al-Khafaji, Hasyiah Al-Kazaruni. Tafsir Jalalain saya sebut tadi. Hasyiah Al-Jamal, Hasyiah Al-Sawi. Tafsir Manan ni agak moden lah. Tafsir ditulis pada zaman Syekh Muhammad Abduh. Syekh Muhammad Abduh, dan ditulis oleh anak muridnya Syekh Muhammad Rashid Ridha. Mahasinut Ta'wil, tafsir Qasimi. Tafsir Qasimi ni mirip macam tafsir Tabari, dia punya metod penulisannya. Tafsir Al-Maraghi, tafsir Quran Al-Karim, tafsir Al-Jawahir, tafsir Fi Zilalil Quran, ni lagi moden. Tafsir Fi Zilal ni karang oleh Syekh Said Qutub. Sekarang ni mesti dah haram kan tafsir ni, sebab Said Qutub ni orang ikhwan. Sedangkan tafsir Fi Zilalil Quran ni tafsir yang sangat dekat dengan masyarakat itu, sebab ditulis pada zaman kita. Tafsir Gharib Al-Quran, itu Al-Itqan fi Ulumul Quran. Ni bukan kitab tafsir ni, Itqan ni. Ni kitab Ulumul Quran. Dan kitab-kitab tafsir Melayu di Indonesia dia tak sebut sini nama-nama dia, banyak lah. Kitab hadis Fathul Bari. Fathul Bari ni syarah kepada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Al-Jami' As-Saghir, Syarhul Azizi, Syarhul Hifni, Tuhfatul Zakirin, Fathur Rahman, kitab-kitab kamus Arab dan kitab-kitab kamus Melayu. Habis. Muqaddimah surah Fatihah, masuk surah Fatihah. Di Quran ni, kalau tengok definisi dia sikit, Al-Quran ni adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran ni dia ada ta'arif dia, kita tak faham Quran ni apa dia Quran? Al-Quran, kalau kata Dr. Wahabah sebut, Al-Quran kalamullah al-mu'jiz. Quran ni adalah kata-kata Allah, bukan kata-kata Nabi. Itu kita kena pegang. Siapa ni sembahkan Quran ni kata-kata Nabi, kafir lah. Sebab tak percaya kepada kitab, tak percaya pada rukun iman. Rukun iman kita ada berapa ya? Ada 6. Antara dia percaya kepada kitab.
Kita ada berapa? Ada 4. Semua kita percaya. Semua kitab datang daripada Allah. Cuma kita kena etikad, kena tambah satu lagi. Kita punya pegangan. Tetapi kitab yang Taurah, yang Zabur, yang Injil yang ada di tangan orang-orang pada hari ini bukanlah kitab yang asal sebagaimana yang diturunkan kepada Nabi Musa, Nabi Daud dan Nabi Isa. Termasuk suhuf lagi tak ada lah. Al-Mu'jiz, dia mukjizat. Maksud mukjizat ni, dia tak mampu. Mukjizat ni maksudnya mengalahkan, melemahkan. Quran ini telah melemahkan orang-orang lain untuk menandingi Quran. Dari segi makna Quran pun tak boleh nak lawan. Apatah lagi nak menandingi ayat-ayat Quran. Nak tiru ayat Quran. Nak buat cetak rompok ayat Quran. Tak boleh. Tak boleh buat. Kalau buat tak boleh lawan. Orang akan nampak beza. Yang ini Quran, yang ini bukan Quran. Kemudian Al-Munazzalu ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Quran turun kepada Nabi Muhammad. Bil lafzil Arabi, dengan bahasa Arab. Al-maktub fil masahif, tertulis dalam mushaf. Al-muta'abbud bitilawatih, dikira pahala bila membaca Quran. Baca Quran, walau kita baca Quran lepas wirid tadi, itu dia anggap baca Quran, ada pahala dia. Dan pahalanya sangat besar. Dan muta'abbud bitilawatih ni dibaca dalam solat. Tak sah semayang kalau tak baca Quran. Baca selain Quran dalam semayang, batal semayang. Kecuali zikir-zikir yang telah disyariatkan di dalam semayang. Al-manqul bitawatturi, yang sampai kepada kita secara tawatur. Ini yang membezakan Quran dengan kitab-kitab yang lain. Cerita mutawatir ni dia kompleks sikit, rumit sikit. Mutawatir maksud dia, bila Nabi baca satu ayat Quran ni, yang dengar dia ramai orang, sahabat-sahabat dengar. Dan mustahil bagi akal kita nak mengatakan sahabat seramai jumlah itu dia boleh berpakat untuk mengubah isi Quran. Mustahil. Kalau 2 orang dia boleh pakat, dia pakat, kita tukar lah. Kalau Maliki Yaumiddin tulis apa perkataan lain, tulis lain lah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Aziz kan. Alhamdulillah Rabbil Ar-Rahmanur Rahim, tulis Ar-Rahmanul Al-Qawi, boleh tukar macam tu. Tapi tak boleh. Sebab bila tukar, akan orang yang kata kamu telah menukar Quran. Jumlah ni sangat ramai. Ini maksud mutawatir. Peringkat sahabat, peringkat tabi'in sampailah ke bawah. Ini satu asas. Nanti kalau ada masa, kalau saya tangan itu boleh kita lokis sikit nak tunjuk mutawatir. Ini tak boleh lah. Kita nak bagi tahu, ada orang hari ni cuba nak mentashkikkan kita. Tashkik maksud meragu kita. Soal dia, betul ke Quran yang kita baca ni sama dengan Nabi Muhammad baca? Dia nak jawab macam mana? Dia kata betul. Iya ke betul? 1400 tahun takkan tak ada orang yang memindia Quran. Kau bayangkan yang cetak Quran siapa dia? Kita ada Malaysia, saya kat cetak. Betul ke orang cetak? Dia cuba ragukan kita. Kita pun lama-lama boleh termakan. Akhirnya kita akan kata takut baca Quran. Sebab Quran ni tak sama. Dia kata lagi, kamu tengok kitab Taurah, kitab Injil, kitab Zabur langsung tak jumpa dah. Mana ada yang original? Semua telah diubah. Siapa yang ubah? Ulama' dia. Kamu tengok ulama' kita hari ni. Ditunjuklah ulama'-ulama' ada yang boleh menjual agama dan sebagainya. Jadi jawapan kita untuk mengatakan Quran ini adalah sama dengan Nabi Muhammad baca itu adalah dengan kita kata riwayat. Riwayat ni penceritaan, penyambungan. Riwayat ni cerita maksud dia. Quran itu kita ambil daripada Nabi itu melalui kaedah mutawatir. Mutawatir ni satu kaedah yang sangat tinggi darjat dalam ilmu mustalahul hadis, yang mengatakan Quran ini memang asli sama dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Cuma mungkin dari segi tulisan
ada berbeza sikit. Maksud berbeza ni tanda-tanda antara titik Quran itu dibubuh pada zaman Sayyidina Ali untuk memudahkan pembacaan. Untuk memudah pembacaan. Tapi dari segi sebutan sama. Itu kalau zaman kita ni pula adalah tanda huruf berhenti apa semua itu. Itu rumus-rumus, tanda-tanda bacaan. Itu tak ada. Itu ada pula tanda. Kalau kita baca tafsir apa ni Quran, mushaf Resam Usmani, dia akan tengok baris dua dia ada beza. Ada baris dua yang sama yang macam itu, ada baris dua yang apa itu. Apa maksud itu? Dulu Quran Dami dipanggil Quran apa? Lupa nama istilah Quran lama dia panggil apa? Quran Majid. Quran Majid tak ada. Quran Majid tak ada. Quran Majid pula kalau berhenti je boleh sambung ayat dengan sebelah. Quran yang Resam Usmani ni setiap muka surat dia penamat ayat. Setiap muka surat penamat ayat. Jadi ada beza tu. Itu kalau baris dua depan. Kalau 69 dengan 99. Ada rumus. Rumus ni tanda-tanda. Rumus tak ada masalah. Itu kaedah memudahkan. Sama lah orang baca Jahamil dengan orang baca Iqra. Sekarang Baghdadi pula. Jadi itu tak ada masalah. Yang itu rumus untuk memudahkan orang baca. Nanti kita tengok rumus-rumus tu saya sebut nanti. Ini Quran. Jadi Quran ini ada 114 surah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berperingkat-peringkat, tidak diturunkan secara serentak. Berbeza dengan kitab Taurah. Kitab Taurah ni Nabi Musa naik ke Bukit Tur Saina atau Bukit Sinai di Jabal Musa tu. Siapa-siapa ada rezeki pergi. Pergi dah naik dah. Dah naik Jabal Musa pergi. Awam tak naik. Pergi Jabal Musa tu. Tak larat jalan kaki makcik. Saya boleh unta. Kalau berani lah saya tengok unta penggayat nongkok atas bukit tu. Jadi penat ada checkpoint minum syai Mesir Arab sejuk sedap. Pergi naik sampai ke atas. Tempat Nabi Musa menerima kitab Taurah. 40 hari Nabi Musa duduk iktikaf situ. Allah bagi kitab yang lengkap, sebuah kitab. Beza dengan kitab Quran, Allah Ta'ala turunkan berdasarkan isu-isu yang berlaku. Quran tu, penurunan Quran dia ada dua step lah, dua langkah. Pertama Allah Ta'ala turunkan daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia. Langit dunia, langit kita nampak. Tang mana Allah Ta'ala alam. Langit dunia. Dari Lauh Mahfuz ke Baitul Aizah namanya. Allah Ta'ala turunkan Quran yang lengkap macam inilah. Satu macam ni. Lengkap. Ini tafsir lah. Lengkap. 30 juzuk. Daripada Baitul Izzah langit dunia kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala turunkan secara berperingkat-peringkat. Secara berperingkat-peringkat. Munajjaman namanya. Contohnya ayat pertama surah Iqra. Tapi surah Iqra ataupun surah Al-Alaq tu Allah Taala turunkan 5 ayat dia. Surah Al-Alaq duduk juzuk 30. Fatihah tak turun lagi. Turun Al-Alaq dulu. Kenapa? Isu itu isu Al-Alaq. Dan Allah Ta'ala turunkan surah Muddathir, Muzammil. Dan turun sampailah ayat terakhir pada surah Baqarah. Jadi surah Baqarah juzuk kedua ayat terakhir. Ada satu ayat di surah Baqarah. Jadi Allah Ta'ala turunkan berperingkat-peringkat berdasarkan isu. Bukan turun Quran macam ini. Sebab itu orang-orang Yahudi di Madinah mempertikaikan Quran ni. Dia kata tak sama dengan Taurah. Taurah Nabi Musa dapat terus dapat sebiji lengkap. Yang Quran ni tak siap-siap lagi. Tapi Quran diturunkan selama 23 tahun itu, kenapa turun secara berperingkat-peringkat? Itu untuk memantapkan kefahaman ummah. Dapat kita ngaji, yang kita belajar pun bukan terus ngaji kali 12, ngaji kali 1 dulu, ngaji tambah-tambah dulu, baru tolak. Lepas tolak, baru kali, baru bahagi. Kalau terus ngaji bahagi, tak jumpa cerita lah. Tambah mentah reti, nombor tak tahu kira. 10 ke 12 pun tak kenal. Tak boleh lah. Dia ada langkah ni. Ini yang kita dibuat oleh Allah Ta'ala. Ditadarush fi tarbiyatil ummah ni. Dalam pemeringkatan untuk mentarbiah ummah. Kita baca Muqaddimah Fatihah je malam pagi ni. Muqaddimah surah Fatihah. Saya ambil masa sikit ya.
Surah ni dinamakan Al-Fatihah, pembuka, atau yang mula-mula itu maksud Fatihah. Fatihah ni pembuka, Fataha tu maksudnya buka, Al-Fatihah isim fa'il, maksudnya pembuka atau yang mula-mula, boleh dua. Ia juga dinamakan Ummul Quran, ibu Quran, dan juga dinamakan dengan Ummul Kitab kerana mengandungi secara ringkas dasar-dasar yang kerananya Al-Quran itu diturunkan untuk menerangkannya satu persatu. Ibarat kata surah Fatihah tu, ayat-ayat surah lain tu menghuraikan kandungan isi Fatihah. Sebab itu dipanggilkan Fatihah ni Ummul Quran. Nama pada surah Fatihah ni ada 12 semuanya. Tapi yang masyhur, yang nama surah Fatihah ni dia ada 3 je. Apa tadi? Ummul Quran, surah Fatihah, dan juga Sab'ul Mathani. Itu nama-nama bagi surah Fatihah. Kalau nama yang masyhur Fatihah, Ummul Kitab dengan Sab'ul Mathani. Yang pertama, dasar dalam surah Fatihah, nanti kita akan baca satu persatu, menetapkan wujudnya Allah Azza wa Jalla yang mencipta seluruh alam, sebagaimana yang tersebut dalam firman-Nya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita sebut dulu, manusia ni dia memang fitrah dia percaya kepada kuasa Tuhan. Itu kadang-kadang dia nampak pokok tu ada lain macam, dia kata Tuhan. Dia nampak batu tu lain macam, dia kata Tuhan. Lembu pun dia kata Tuhan. Boleh kata macam itu. Kemudian ada tengok matahari hebat, matahari Tuhan. Bulan hebat, bulan Tuhan. Sebab fitrah percaya kepada Tuhan tu memang ada. Jadi, siapa Tuhan tu? Di surah Fatihah sebutkan, Tuhan Allah ni. Yang lain bukan Tuhan. Menetapkan Allah Ta'ala saja yang Tuhan, yang lain bukan Tuhan. Dalam Alhamdulillah Rabbil Alamin, nanti kita akan tafsir dia. Yang kedua, menyebutkan kesimpulan sifat-sifat jalal. Jalal ni ketinggian atau kebesaran. Dan sifat-sifat al-kamal ataupun kamalat, kesempurnaan, sebagaimana yang terkandung dalam firman Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim ni mewakil sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, menyatakan kepada manusia akan hari kiamat yang padanya kelak, padanya kiamat kelak, ia akan menerima, ia manusia menerima balasan amal sebagaimana yang tersebut dalam firman-Nya, firmanullah Maliki Yaumiddin, supaya seseorang itu tidak menumpukan usahanya kepada mencari nikmat hidup dunia dan kelazatannya semata-mata. Baca Fatihah tu, bila sebut Maliki Yaumiddin, bau kita celik. Ada lagi hidup lepas ni rupanya. Jadi kalau ada lagi hidup lepas ni rupanya, dia contoh macam ni. Kita ada barang makan duduk dalam hutan. Makan. Tapi kita makan tengah hari. Dalam hutan ni sampai malam. Jangan nak habiskan tengah hari. Lebuh malam gerang. Kena ingat malam gerang nak makan lagi. Simpan. Ataupun kita berbukir. Sahur kan nak makan lagi. Simpan. Jadi kalau lebuh masa bukir tu, sahur gerang, tak ada apa yang lah. Jadi, dunia ni hidup lagi. Akhirat tu akan hidup lagi. Jangan-jangan cari dunia ni, kena cari yang akhirat tu macam mana. Tu dia punya ajarannya. Yang keempat, menerangkan tugas yang kerananya manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala, sebagaimana yang tersebut dalam firman-Nya, Iyyaka na'budu. Nak bagi tahu manusia hidup ni untuk apa? Antara disebut sini, Allah Ta'ala ajar Iyyaka na'budu, iaitu hidup untuk ibadah. Sebab ibadat itu dengan segala jenisnya tak dapat tidak diperlukan oleh manusia, kerana ia menghidupkan iman, menyihatkan tubuh badan, memperbaiki akhlak dan mensucikan jiwa. Dengan ibadat manusia tak akan sombong kalau ibadat dia sempurna. Dengan iman yang hidup, tubuh badan yang sihat, akhlak yang baik dan jiwa yang suci, berhasillah kebahagiaan manusia, kebahagiaan persorangan dan kebahagiaan orang-orang yang sejenis dengan.
Kemudian memperkatakan tentang kelemahan manusia, bahawa ia tidak dapat melakukan sesuatu pun melainkan dengan pertolongan Allah Ta'ala dan izinnya, sebagaimana yang tersebut dalam firman-Nya, wa iyyaka nasta'in. Kita hebat-hebat macam mana pun kena ingat tempat menolong, pertolongan kita daripada Allah SWT. Cukup kalau Allah Ta'ala sekat kita punya oksigen 30 saat tadi, macam mana? Apa orang hap tu lah. Kalau seminit, duduk baring. Kalau 3 minit, kedarat. Padam 3 minit je. Allah Ta'ala sekat oksigen. Nak minta siapa? Contoh, Allah tadi saya dengar kuliah masa belajar tu, Black Melanin ni tokoh komunis, orang Rusia. Rusia ni komunis ni tak percaya Tuhan. Tuhan tak ada. Semua jadi sendiri. Bumi jadi sendiri, matahari sendiri. Tak ada Tuhan. Tuhan cipta tak ada. Time dia nak mati, dekat-dekat nazak tu, dia nyebut Tuhan. Dalam bahasa dia ni orang Rusia, bahasa dia sebut Tuhan. Ditegur tak salah, yang menegur tak nak murid dia, kawan dia lah. Bukankah kita belajar dalam ajaran kita ni, Karl Marx ni, Das Kapital, Tuhan tak ada. Kenapa sebut Tuhan? Sakit sangat, kata. Sakit sangat. Orang sakit sangat, kalau dia tak pernah sebut zikir, dia akan sebut Allah. Orang Islam, Allah sakit. Sebab dengan sebut Allah tu, korang sakit. Dia kembali kepada orang yang boleh, kepada Tuhan yang boleh menyembuhkan untuk bagi pertolongan. Ini fitrah. Konon lah macam mana pun. Ada golongan sekarang ni namanya ateis, sama dah komunis juga, tak percaya pada Tuhan. Mulut je. Sebenarnya fitrah dia masih percaya kepada Tuhan. Kemudian menerangkan bahawa perkara yang utama dihajati dan dipohonkan daripada Allah Ta'ala ialah memperoleh hidayah dan taufik. Taufik ni pertolongan lah. Ke jalan yang membawa kebahagiaan dan cara melaluinya. Sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya, ihdinas siratal mustaqim. Kita minta Allah Ta'ala siratal mustaqim ni banyak kali. Dah dapat sekali, kita dah Nabi Muhammad jadi Nabi tu pun minta ihdinas siratal mustaqim. Maksudnya mahal petunjuk ni. Kerana telah sedia ada berbagai jalan yang akan ditempuh dan cara-cara melaluinya pula banyak, berbilang-bilang dan berlain-lain. Disebabkan berlain-lainnya tabiat, adat, hawa nafsu yang beraneka ragam. Jadi walaupun kita dah betul jalan hari ni, minta lagi supaya jangan ke lain, sebab gangguannya terlalu banyak. Ini diajar oleh Nabi. Nabi masuk, sahabat-sahabat adil pun minta kerap berdoa. Yang ketujuh, mengarahkan manusia kepada memerhati dan memikirkan kisah-kisah umat-umat manusia yang telah lalu dan ahal ehwalnya, supaya ia memilih akan apa yang menyebabkan kebahagiaan mereka dan berjaga-jaga serta menjauhkan diri dari apa yang menyebabkan kecelakaan mereka, sehingga dapatlah ia hidup di dunia ini dalam keadaan yang selamat dan berjaya mendapat nikmat yang kekal pada hari akhirat, kelak dalam syurga Darussalam. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin tu Allah Ta'ala nak ceritakan. Sebelum kamu hidup ni, umat Muhammad, ada umat dulu hidup, ada akal, ada fikir, reti Islam, tapi tak nak ikut. Bolin, langsung tak reti apa ya? Tak ikut lah. Ni dia reti. Ghairil al-maghdub 'alaihim ni, walaupun masyhur ulama tafsir merujuk kepada orang Yahudi, tapi merujuk juga kepada umat kaum Nabi Nuh dan sebagainya tu. Yang dia reti Islam, nampak kebenaran, tapi tak mahu. Kaum Nabi Soleh sebagai contoh. Dia cabar, oi Soleh, kalau kamu boleh keluarkan daripada batu ni seekor unta betina, kami ikut ajaran kamu. Keluar, tak mau ikut. Dah jelas kebenaran depan mata dia, tak mau ikut. Tadi dia panggil al-maghdub 'alaihim. Surah ini juga dinamakan dengan As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Bacaannya dalam sembahyang yang berbilang rakaat, atau 7 dasar yang diulang-ulang huraiannya dalam Al-Quran. Rasulullah SAW pernah mengatakan kelebihan surah ini dengan sabdanya yang bermakna, tidak ada dalam kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah satu surah yang sama kelebihannya dengan Ummul Quran,
Kitab Taurah tak ada, kitab Injil pun tak ada. Demikian kelebihan surah Fatihah yang diwajibkan kepada orang yang mengerjakan sembahyang membacanya sekurang-kurangnya 17 kali sehari semalam jika ia tidak musafir. Antara kelebihan Fatihah kita kongsi pagi ni, boleh buat jampi. Satu hari sahabat Nabi berjalan sampai satu tempat, ada orang kampung tu kena sakit. Dia berjumpa sahabat Nabi. Siapa yang komen dia pandai ru'yah, pandai buat air penawar ni. Semua kawan-kawan sahabat Nabi tak reti. Ada seorang kata, aku reti. Dia pergi, dia baca Fatihah. Sembuh kawan tu. Dapat kambing dia tu, dapat makan kambing. Bila dapat makan kambing, ada yang nak makan, dia tak nak makan. Sebab takut jampingan Quran ni. Balik jumpa Nabi, Nabi kata boleh. Fatihah. Tapi yakinlah, kena baca sungguh-sungguh, minta dengan Allah Ta'ala. Baca atau minta kambing, tak dapat lah. Jadi kalau susah-susah, kita baca surah Fatihah. Kalau dia bukan kelebihan orang baca, kelebihan surah yang dibaca. Tapi kalau baca tak betul, apalah. Ni kelebihan surah Fatihah. Ni kita panggil. Boleh tak berubat dengan Al-Quran? Harus, boleh. Jangan buat yang pelik-pelik lah. Kalau yang pelik-pelik Quran dia baca ikut terbalik kan, itu masuk neraka lah, kafir, salah. Wallahu ta'ala alam. Itu lebih kurang asas kita sebut tentang tafsir. Ilmu tafsir ni dulu, zaman-zaman dulu, macam zaman Imam Bukhari, dia tak ada kitab tafsir, tak ada lagi. Masa itu tafsir Quran dalam kitab hadis. Dia ulama antara yang terawal menafsirkan Quran secara satu kitab yang terasing ni adalah Imam Tabari yang kita baca tadi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Allahumma aftah alina futuhal arifin warzuqna faman nabiyyin wa mursalin ulhamal malaikatil muqarrabin ya fatahu ya alim iftah qulubana futuhal arifin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.